Persidangan mesyuarat Dewan, sistem facial recognition akan digunakan bagi memudahkan akses keluar masuk oleh ahli-ahli yang berhormat, para pegawai khas, ketua wakil jabatan dan agensi, wakil media serta para petugas ke Dewan Persidangan, bilik media dan tempat makan yang disediakan. Berkaitan ini, saya ingin merakamkan perhargaan kepada DJ Terperak dan KIPI Live yang telah bekerjasama bagi menyediakan sistem facial recognition sepanjang persidangan mesyuarat ini berlangsung. Tapi kalau ada kesilapan sikit-sikit tu kita maafkanlah. Semalam pun saya try juga yang nak masuk dekat tempat makan tu. Dia tak dapat recognize pun muka wajah yang di-Petua Dewan. Jadi tapi lepas tu okey dah. Jadi kalau silap sikit-sikit tu kita maafkanlah first time. Perkara yang keempat, berkenaan bilik jamuan Dewan Negeri. Sejajar dengan SOP, langkah kawalan pencegahan COVID-19, jumlah maksimum individu yang dibenarkan berada di dalam bilik jamuan Dewan Negeri pada sesuatu masa dihadkan kepada 100 orang sahaja. Oleh yang demikian, kebenaran untuk berada mengguna kemudahan menjamu selera di bilik jamuan Dewan Negeri hanya dikhususkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat, ketua atau wakil jabatan dan agensi. Sehubungan itu, para pegawai khas bolehlah menggunakan kemudahan menjamu selera yang disediakan di stesen makan A, ruang lega berhadapan bilik sidang media. Manakala para petugas dan wakil media bolehlah menggunakan kemudahan menjamu selera yang disediakan di stesen makan B, ruang lega RSG berhadapan bilik gerakan negeri. Untuk makluman, lokasi kemudahan tersebut yang dinyatakan ada dipaparkan pada PAS masing-masing. Di kesempatan ini, saya juga memohon kerjasama daripada semua pihak agar segera beredar setelah selesai menjamu selera. Sekiranya sesuatu kemudahan tersebut didapati agak sesak pada sesuatu masa, ahli-ahli berhormat serta pegawai-pegawai berkenaan adalah dibenarkan untuk menjamu selera di lokasi yang kurang sesak. Kerjasama semua pihak amat diperlukan bagi memastikan SOP yang berkaitan seperti penjarakan fizikal dapat dipatuhi sepenuhnya, khususnya di bilik jamuan Dewan Negeri. Perkara yang kelima, sesi soalan lisan. Saya ingin memaklumkan tempoh masa yang ditetapkan bagi sesi soalan lisan pada sepanjang persidangan mesyuarat ini ialah 1 jam. Perkara yang keenam, berkenaan rang undang-undang dan usul. Saya ingin memaklumkan bahawa terdapat notis usul rang undang-undang dan usul iaitu seperti berikut. 1. Rang undang-undang perbekalan tahun 2021 dan usul wang pembangunan 2021 yang telah diterima oleh Setiausaha Dewan Negeri akan dibawa oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar daripada Cenderawang. 2. Usul mengemukakan resolusi untuk membuat ketetapan bahawa Menteri Besar sebagai ahli yang berhormat Cenderawang mempunyai keyakinan majoriti ahli-ahli yang berhormat Dewan Undangan Negeri Perak di bawah Perintah-Perintah Tetap 26/1 dibaca bersama Perintah Tetap 27/3 dalam Perintah-Perintah Tetap Dewan Perhimpunan Undangan Negeri Perak Darul Rizwan. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya juga ingin memaklumkan kepada ahli-ahli yang berhormat bahawa sebentar tadi pada pukul 8.15 pagi dan 8.31 pagi, saya telah menerima 2 lagi usul daripada Yang Berhormat Kawasan Pasir Pinji dan Yang Berhormat daripada kawasan Temenggur. Kedua-dua ahli yang berhormat tersebut telah mengguna pakai usul di bawah Standing Order 17, Perintah-Perintah Tetap Dewan Negeri Perak. Memandangkan kedua-dua usul yang dimasukkan kepada saya 1 jam sebelum daripada persidangan Dewan ini, maka saya telah berbincang dengan kedua-duanya dan saya akan memutuskan keputusan ruling atas usul ini sebaik-baik saja tamat pengumuman Tuan Yang di-Pertua. Perkara yang ketujuh, berkenaan sesi perbahasan oleh ahli-ahli yang berhormat berkaitan rang undang-undang perbekalan tahun 2021 dan usul wang pembangunan 2021. Sesi perbahasan mesyuarat ini akan berlangsung pada persidangan kedua, iaitu Selasa 8 Disember 2020 dan persidangan ketiga Rabu 9 Disember 2020. Tempoh masa perbahasan kepada penyokong kerajaan dan ketua pembangkang adalah selama 40 minit bagi setiap seorang. Manakala
tempoh masa perbahasan bagi setiap pembahas yang lain adalah selama 20 minit. Justru, saya ingin menasihatkan ahli-ahli yang berhormat dapat berbahas secara lebih berfokus agar dapat menepati tempoh masa yang ditetapkan. Perkara yang ke-8 berkenaan sesi penggulungan. Oleh kesemua Yang Berhormat Exco dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar berkaitan rang Undang-Undang Perbekalan tahun 2021 dan usul wang pembangunan 2021. Sesi penggulungan oleh Yang Berhormat Exco akan berlangsung pada persidangan keempat, iaitu hari Khamis 10 Disember 2020. Setiap Yang Berhormat Exco diberikan tempoh masa penggulungan selama 30 minit. Manakala sesi penggulungan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar akan berlangsung pada persidangan kelima Jumaat 1 Disember 2020. Yang Amat Berhormat Menteri Besar diberikan tempoh masa penggulungan selama 2 jam. Perkara yang ke-9 berkenaan handset rasmi. Saya ingin memaklumkan ahli-ahli yang berhormat boleh membaca dan memuat turun handset rasmi setiap persidangan, selewat-lewatnya pada jam 12.30 malam. Ahli-ahli yang berhormat bolehlah menghubungi pihak Rustia dalam tempoh 7 hari daripada handset yang dipaparkan. Sekiranya terdapat pindaan yang perlu dibuat atau dilakukan pada handset tersebut. Perkara yang ke-10 berkenaan soalan lisan yang tidak sempat dijawab. Jawapan soalan lisan yang tidak sempat dijawab pada setiap persidangan boleh dimuat turun melalui sistem e-Dewan pada keesokan harinya. Perkara yang ke-11 berkenaan soalan bertulis. Jawapan soalan bertulis boleh dimuat turun melalui sistem e-Dewan dalam tempoh 7 hari selepas tamat persidangan yang terakhir. Perkara yang ke-12 berkenaan siaran secara langsung live streaming. Persidangan kita pada hari ini boleh diikuti secara langsung melalui saluran YouTube. Pautan berkaitan live streaming tersebut dipaparkan melalui portal dan Facebook. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Darul Razyan. Sekian, terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, seperti yang saya maklumkan di dalam ucapan pengumuman Tuan Yang di-Pertua tadi, kita telah pun menerima 2 usul daripada Yang Berhormat Pasir Pinji dan juga Yang Berhormat daripada Temenggur. Setelah dibincangkan, maka saya dengan ini menjemput Yang Berhormat Temenggur untuk membacakan usul tersebut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya Salbiah binti Muhammad, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Temenggur, ingin mengemukakan usul di bawah Perintah Tetap 17(1) dan 2 di dalam Perintah Tetap Dewan Perhimpunan Undangan Negeri Perak agar usul yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Datuk Abdul Manaf bin Hashim Adun Pengkalan Baru disegerakan. Saya dengan ini berdasarkan peruntukan Perintah Tetap 17(2) mengemukakan usul seperti berikut. Bahawa Yang di-Pertua Dewan ini mengguna pakai Perintah Tetap 80/2 yang dibaca bersama dengan Perintah Tetap 13(1). Dengan ini menggantungkan kuasa Perintah Tetap 13(1) F dan G bagi membolehkan usul yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Datuk Abdul Manaf bin Hashim Adun Pengkalan Baru untuk diusulkan dan dikemukakan dengan kadar segera atas kepentingan umum. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ada sokongan? Tak dengar. Terung menyokong. Terima kasih Yang Berhormat. Ada usul dan ada sokongan. Sebelum saya membuat keputusan mengikut Standing Order 17, usul ini baru saja dibaca. Saya mahu mendengar asas-asas atau hujah-hujah kepada usul ini. Jadi boleh saya minta Yang Berhormat daripada Temenggur untuk memberi sepatah dua kata berkaitan dengan usul ini. Silakan. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya merasakan usul ini perlu disegerakan atas alasan supaya kita dapat membincangkan perkara-perkara demi kepentingan orang ramai di bawah
Perintah Tetap 17(2) yang mana saya mohon agar Perintah Tetap 13(1) F dan G ditangguhkan. Di mana melalui usul yang dibawa oleh Pengkalan Baru ini, yang perlu Ahli Dewan Negeri ini buktikan tanpa apa juga keraguan bahawasanya Yang Amat Berhormat cenderung mempunyai kepercayaan majoriti Ahli Dewan. Kerana saya berpandangan dalam kita membicarakan soal dasar kerajaan negeri adalah perlu untuk kita mencapai satu kata putus untuk memastikan keabsahan atau kewibawaan kepimpinan kerajaan negeri iaitu Yang Amat Berhormat cenderung. Maka apa juga keraguan yang ada di dalam kalangan ahli Dewan Kerajaan berhubung dengan kepimpinan Yang Amat Berhormat cenderung perlulah dipadamkan dengan segera agar kita dapat membincangkan perkara-perkara dasar itu dalam pembentangan belanjawan pada kali ini. Terima kasih. Saya Yang Berhormat daripada Temenggong. Seperti yang saya maklumkan tadi, bahawa ada dua usul sebenarnya dan usulnya mempunyai maksud yang sama untuk diawalkan usul yang dibawa oleh Ahli Yang Berhormat daripada Pengkalan Baru. Satu lagi usul yang saya terima lebih awal iaitu pada pukul 8.15 pagi ialah daripada Yang Berhormat daripada Pasir Pinji. Jadi saya jemput juga Yang Berhormat daripada Pasir Pinji untuk memberikan asas dan tujuan usul ini dibawa. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Salam sejahtera kepada rakan-rakan ahli yang berhormat. Notis yang telah saya beri pada pagi tadi jam 8.15 pagi seperti yang disebutkan sebenarnya adalah selari dengan Yang Berhormat Temenggong yang merujuk kepada perkara 17 dan saya ingin memohon pertimbangan pihak Datuk Yang di-Pertua untuk memperawalkan yakni segerakan perkara ke-6(2) dalam aturan mesyuarat. Mengapa? Dan kalau kita baca apa yang dirujuk tadi oleh Yang Berhormat Temenggong adalah berkenaan dengan usul keyakinan yang punya makna yang agak besar dan sekiranya kita semak perkara keempat soalan
soalan yang telah diberi notis, soalan-soalan lisan yang sepatutnya dijawab oleh ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan, mereka kerajaan. Dan apabila, dan juga kalau kita tengok perkara 5 juga, membawa rang undang-undang enactment perbekalan yang juga merupakan tugasan hakiki sebuah kerajaan. Dan kita pergi ke yang 6.1 juga usul kumpulan wang pembangunan. Kesemua ini adalah tugasan yang termaktub dalam undang-undang tetap, undang-undang negeri dan juga kita punya perlembagaan. Kesemua ini adalah tanggungjawab sesebuah kerajaan. Dan apabila kita nampak ada sesebuah usul yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Pengkalan Baru, Kekanda Pengkalan Baru, yang bagi pihak kami memanggil suatu ujian atau sebenarnya keabsahan kerajaan tersebut adalah dipersoalkan. Jadi di sebelah sini kami juga telah membuat perbincangan yang sangat panjang untuk meminta supaya keabsahan kerajaan diuji dalam Dewan ini dan ia juga disegerakan sebelum perkara-perkara seperti soalan-soalan exco dan juga bajet supaya keabsahan itu dapat diuji sebelum kita pergi ke depan. Dan juga yang telah saya masukkan adalah dalam perkara 2 sebenarnya ada 2 kaedah. Cara pertama adalah menggunakan kuasa speaker dengan permintaan lebih daripada satu suku daripada Dewan Yang Mulia ini untuk meminta pihak Datuk Yang di-Pertua untuk membuat ruling dan 80 perkara B diberi izin oleh pihak Dewan. Jadi saya menyerahkan perkara ini kepada pihak Datuk Yang di-Pertua untuk membuat satu ruling dan pihak kami akan menunjukkan sokongan kepada usul saya, harap-harap di sebelah sana pun ada lah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat daripada
Pasir Pinji. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, kita baru mendengar hujah dan asas kenapa usul ini dibawa, sama ada ini diterima. Saya berasaskan kepada Standing Order 17.3 atas hujah-hujah dan asas-asas yang disampaikan oleh pembawa usul, terutamanya dari Berhormat Daripada Temenggung, dan pandangan yang diberikan oleh Yang Berhormat Pasir Pinji. Standing Order 17.3, saya speaker berpuas hati kerana perkara tersebut ialah perkara yang spesifik dan ianya perlu disegerakan dan ia mempunyai kepentingan orang ramai. Oleh itu, saya memohon untuk melihat sekiranya di bawah 17.3B ada sekurang-kurangnya 1/4 sokongan daripada Dewan untuk usul ini dibawa. Saya boleh minta sokongan itu dengan berdiri 15 orang sekurang-kurangnya. Sesama Dewan, ada berapa? Ahli-ahli yang berhormat, saya suka nak maklumkan bahawa ada sokongan daripada 37 ahli Dewan. Dan ini menunjukkan bahawa ianya melebihi daripada 1/4. Maka usul ini dibawa. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, kita telah mendengar tadi hujah dan fakta secara ringkas berkaitan kenapa usul ini perlu dibawa. Saya dengan ini membuka juga sekiranya ada hujah-hujah selainnya daripada yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat tadi. Saya benarkan sekurangnya 5 minit untuk seorang yang dan saya limitkan kepada sekurangnya 2 orang. Silakan, kalau ada. Ahli-ahli yang berhormat, sekiranya tiada, maka ahli-ahli yang berhormat, di hadapan kita ada satu usul yang berbunyi bahawa yang dipertua Dewan ini mengguna pakai Perintah Tetap 80 dalam kurungan 2 yang dibaca bersama dengan Perintah Tetap 13.1. Dengan ini menggantungkan kuat kuasa Perintah Tetap 13.1 F dan G bagi membolehkan usul yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Datuk Abdul Manaf bin Hashim, adun pengkalan baru untuk diusulkan dan dikemukakan dengan kadar segera atas kepentingan umum. Yang telah pun dibahaskan dan sekarang saya menjemput ahli-ahli yang berhormat untuk mengundi. Sesiapa yang bersetuju dengan usul ini diminta untuk berdiri. Siapa yang setuju dengan usul ini minta berdiri. Tak setuju, setuju dengan usul ini. Usul Temenggung. Siapa setuju dengan usul Temenggung? Tuan Yang Tua. Mohon. Apa itu? Apa dia? Oh ya. Mohon dijalankan undi belah bagian untuk menentukan. Nah, ini adalah usul untuk 17.2 supaya saya boleh guna Standing Order 80. Jadi saya minta sokongan daripada Dewan. Walaupun ianya kuasa speaker, tapi saya nak minta permission Dewan. Usul Temenggung. Ini minta berdiri lah. Ya. Sesuai Dewan. Sesuai Dewan. Sesiapa yang tidak bersetuju dengan
Sekarang siapa yang tidak bersetuju dengan usul ini minta berdiri. Ahli-ahli yang berhormat, saya suka nak memaklumkan Dewan bahawa 45 ahli yang berhormat dalam Dewan ini bersetuju supaya usul ini diluluskan dan 9 ahli yang berhormat tidak setuju usul ini diluluskan. Maka usul ini diluluskan. Ahli-ahli yang berhormat, dengan kebenaran Dewan dan kelulusan Dewan, saya dengan ini membawa ke hadapan usul daripada Yang Berhormat Pengkalan Baru yang dibawa sekarang. Siapa Dewan? Usul keyakinan majoriti ahli Dewan terhadap Yang Menteri Besar bahawa Dewan ini memberi kebenaran kepada ahli yang berhormat bagi kawasan Pengkalan Baru untuk mencadangkan satu usul iaitu menurut Perintah Tetap 26-1 dibaca bersama Perintah Tetap 27-3 dalam Perintah-Perintah Tetap Dewan Perhimpunan Undangan Negeri Perak mengemukakan resolusi untuk membuat ketetapan bahawa Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal bin Azumu sebagai ahli yang berhormat cendeриang mempunyai keyakinan majoriti ahli-ahli yang berhormat Dewan Undangan Negeri Perak. Dipersilakan Yang Berhormat daripada Pengkalan Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Speaker yang membenarkan saya untuk membawa usul ini. Usulnya ialah bahawa memberi kebenaran kepada saya yang ahli yang berhormat bagi kawasan Pengkalan Baru untuk mencadangkan satu usul bagi iaitu menurut Perintah Tetap 26.1 dibaca dengan Perintah Tetap 27.3 dalam Perintah Tetap Dewan Perhimpunan Undangan Negeri Perak mengemukakan resolusi untuk membuat ketetapan bahawa Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal bin Azumu sebagai Yang Berhormat cendeриang mempunyai keyakinan majoriti ahli-ahli Yang Berhormat Dewan Undangan Negeri Perak. Yang Berhormat Datuk Speaker, salah satu sebab mengapa usul ini saya cadangkan adalah kerana seperti yang disebut oleh Pasir Pinji tadi, bahawa seorang pemimpin itu perlu ada keabsahan atau lebih dalam bahasa Inggerisnya dipanggil legitimacy. Walaupun ia telah mengikut undang tubuh Kerajaan Perak, ia adalah sah dari segi undang-undang, tetapi sering ditimbulkan bahawa kerajaan pusat, kerajaan di Perak ini adalah kerajaan backdoor, kerajaan pintu belakang. Untuk menidakkan perkara ini, saya rasa perkara yang perlu dibuat ialah mengadakan pilihan raya umum atau pilihan raya negeri. Tapi dalam keadaan pandemik sekarang, pandemik COVID sekarang ni, dan juga dalam keadaan kewangan negara dan juga kewangan negeri, maka saya merasakan bahawa langkah kedua yang paling baik untuk kita absahkan kepimpinan di Perak ini ialah melalui Dewan ini. Jadi itulah antara sebab-sebab yang mengapa usul ini saya bawa ke Dewan yang mulia ini. Keduanya,
Mungkin orang akan berkata, mengapa kita sebagai ahli politik bermain politik dalam keadaan sekarang? Dalam keadaan rakyat ditimpa dengan pelbagai masalah disebabkan COVID ini. Jawapan saya mudah saja. Kerana kita perlukan satu kepimpinan yang komited, yang tidak ragui. Kepimimpinannya yang boleh membawa Perak ini bukan saja dalam keadaan kita menghadapi masalah COVID ini, tapi juga untuk menghadapi cabaran yang mendatang. Kita perlu satu kerajaan yang tidak didakwa-dakwi, tidak dikatakan kerajaan backdoor, satu kerajaan yang cukup kukuh. Jadi itu salah satu lagi sebab mengapa usul ini dibawa. Mungkin juga orang akan katakan nanti bahawa ada kerjasama antara DAP dan UMNO. DAP dan UMNO bersekongkol, Datuk Speaker, kerana usul ini. Saya ingin mengimbas baliklah. Dalam 22 bulan dulu ketika kerajaan PH memerintah. Mula-mulanya ia cor. Mengantar emissary. Berjumpa. Kita fahamlah cor ya. Sebab dulu nama cor yang naik mula-mula last minute. Last minute udah dikalih pula. Tak apalah. Ada usaha ke arah tu. Kemudian parti yang terbesar dalam kumpulan PH, DAP, juga kita dengar ada usaha-usaha untuk mengubah kepimpinan. Sampai kepada kerajaan PN. Begitu juga parti yang terbesar, UMNO, dalam kerajaan PN ini juga, yang mempunyai masalah. Hingga pengurusi perhubungan terpaksa mengeluarkan statement bahawa pelantikan setiausaha politik kepada Yang Amat Berhormat Muhammad Menteri Besar tidak dirujuk kepada beliau. Jadi sebenarnya jika kita lihat parti-parti besar yang mendukung kerajaan PH di Perak ini, parti-parti besar yang mendukung kerajaan PN di Perak ini, seolah-olah ada masalah dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Maka medan yang paling baik untuk kita selesaikan masalah ini ialah dalam Dewan ini. Maka tidak ada sebab nanti orang mengatakan bahawa UMNO bersekongkol dengan DAP kerana nak menjatuhkan satu kerajaan Melayu. Saya dah bagi sebab-sebabnya tadi. Parti yang besar yang mendukung kerajaan dilihat seolah-olah ada masalah dengan Yang Amat Berhormat Cenderam. Maka pada hari inilah kita boleh tentukan secara tuntas sama ada Cenderam mempunyai keyakinan majoriti atau tidak di Dewan Yang Mulia ini. Jadi saya rasa itulah perkara-perkara sebab-sebab kenapa yang saya rasa usul ini perlu kita bawa dan kita putuskan di Dewan Yang Mulia ini kerana inilah medan kedua yang terbaik selain daripada kita adakan pilihan raya umum negeri. Sekian yang berhormat Speaker Pengkalan Baru mencadangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat daripada Pengkalan Baru. Ada sokongan daripada usul yang dikemukakan daripada Yang Berhormat Pengkalan Baru tadi? Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Kenering menyokong. Terima kasih Kenering. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, di hadapan saya terdapat satu usul yang dibawa oleh Yang Berhormat daripada Pengkalan Baru dan telah pun mendapat sokongan. Sekarang saya buka kepada Dewan untuk mana-mana ahli berbahas. Saya limitkan kepada sekurang-kurangnya dua ahli. Satu ahli daripada sebelah sini dan satu ahli daripada pihak pembangkang. Dan masa berbahas maksimum seorangnya adalah selama 5 minit. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua dan seluruh ahli Dewan. Saya bangun di sini pada pagi ini yang pertama untuk menyokong usul yang dibawa oleh Pengkalan Baru bagi kita menentukan keabsahan pimpinan yang amat berhormat Cenderia. Bagaimana yang kita semua maklum bahawa kerajaan PN yang ditubuhkan pada permulaannya telah mendapat pengesahan secara kolektif daripada 3 parti besar. Yang pertama, UMNO terdiri daripada 25 ahli Dewan Undangan Negeri. PAS ada 3. Kemudian PPBM yang terdiri daripada 5 ahli Dewan Undangan Negeri dan disokong oleh 2 daripada adun DAP yang menjadikan jumlah kesemuanya 35 orang yang menyokong Yang Amat Berhormat Cenderia untuk menubuhkan kerajaan yang didokong oleh Melayu. Yang kedua, semua masyarakat perlu kita mengambil iktibar. Satu pengorbanan besar yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Cenderia dalam tempoh 22 bulan bersama-sama dengan Kerajaan Pakatan Harapan, yang mana negara kita telah dicemar dengan bendera dengan 5 bintang dalam tempoh 5 bulan, 22 bulan. Bagaimana kartun, karikatur dimasukkan ke sekolah-sekolah. Bagaimana dengan perarakan kumpulan-kumpulan yang melampau LGBT dan sebagainya. Di atas kesedaran untuk menjaga keharmonian negara, Yang Amat Berhormat Cenderia telah meninggalkan kerusi yang dipegangnya bersama-sama dengan PH sebagai ketua kerajaan untuk kita sama-sama membentuk kerajaan yang boleh memberi kestabilan kepada seluruh rakyat dan keamanan. Maka usul yang dibawa oleh Pengkalan Baru ini amat tepat sekali untuk seluruh kita yang berada di barisan ini memberi sokongan kepada Yang Amat Berhormat Cenderia. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat pada masa ini, rakyat berdepan dengan ancaman COVID yang perlu ada kesungguhan bagi pihak kerajaan mengenai masalah yang dihadapi oleh mereka. Masalah pengangguran yang begitu ketara pada masa ini yang perlu kita tangani untuk mengatasi masalah ini. Sebab itu kalau kita melihat peluang pekerjaan dalam negara kita, dalam negeri Perak ini khususnya, amat terbatas sekali. Dan amat mengecewakan sebagai sebuah negeri yang cukup kaya, penuh dengan infrastruktur kelas pertama. Kita mempunyai inland port. Kita mempunyai port, pelabuhan. Kita dekat dengan pelabuhan Pulau Pinang, pelabuhan utama negara. Kita dekat dengan pelabuhan Port Klang. Tetapi kedudukan industri dalam negeri Perak untuk memberi peluang pekerjaan duduk nombor tangga yang ke-7, ke-8 dalam negara Malaysia. Ini yang amat berhormat untuk memberi kita bersama-sama patut menumpukan kepada permasalahan ini. Dan juga saya ingin menarik kepada seluruh ahli dewan. Kalau kita tengok dalam pencapaian dalam negeri Perak, pencapaian akademik cukup mengecewakan. Dalam keadaan ini keseluruhan keputusan SPM dan STPM dalam negeri Perak duduk ke tangga 13 dan ke-14. Ini yang amat berhormat Perdana Menteri untuk sama-sama kita memberi sokongan untuk meletakkan balik negeri Perak dalam satu tahap yang boleh membangga dan memberi sumbangan kepada rakyat. Saya dengan ini mengajak dan menyokong penuh
usul yang dibawa oleh sahabat saya Pengkalan Baru. Dan kita akan melihat seluruh masyarakat sekiranya usul untuk menjatuhkan, menukarkan kerajaan dalam situasi negara dan rakyat yang dilanggar oleh pandemik ini. Pada saya, ini adalah satu penderhakaan dan pengkhianatan kepada negara, bangsa dan agama kita. Jadi dengan ini, saya menyokong penuh dan mengajak seluruh ahli dewan supaya kita menyokong usul yang dibawa oleh Pengkalan Baru. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada Semanggul. Ada sebelah sini yang mahu berbahas? Kalau tak ada, terima kasih Yang Berhormat. Dijemput Yang Berhormat daripada Pengkalan Baru untuk menggulung usul sekiranya mahu atau sekiranya ada. Terima kasih Datuk Speaker. Mungkinlah juga nanti UMNO akan dituduh gila kuasa jika usul yang saya bawa ini gagal, tidak berjaya. Cuma apa yang ingin saya katakan tadi, saya sebut yang UMNO adalah satu parti yang besar dalam gagasan dan kita pun sebenarnya ada perjanjian bertulis dalam kita nak membentuk kerajaan di Perak ini yang akhir-akhirnya tidak diikuti. Maka saya rasa salah satu sebab juga, saya lupa nak sebut tadi, yang mengapa usul ini dibawa. Kemudian mungkinlah ada juga, saya bagi contoh macam perkahwinan orang yang dah kena cerai, dia pula gila talak, mungkin dalam ini dia nak berkecuali. Manalah tahu UMNO ni jadi Cina buta. Jika bertukar kerajaan nanti, dia boleh pergi sana balik. Cok! Ya? Kalau dah bercerai pun nanti talak 3 pun, tapi sebab UMNO ni jadi Cina buta, boleh pergi balik. Contoh yang saya nak berilah kemungkinan. Sebab saya dengar mungkin ada orang akan berkecuali. Ya? Kita tak gila kuasa. Kita tak gila kuasa. Kita buat ini adalah untuk rakyat. Saya sebut dah tadi. Kita perlu satu kepimpinan yang boleh dipercayai oleh semua pihak. Jadi janganlah nanti di luar sana ada kata, saya sebut dah tadi tentang DAP, bersekongkol dengan DAP, ada pula kata kita gila kuasa dan sebagainya. Kerana Datuk Speaker, kita buat ini hasrat dan tujuan kita sebagai seorang ahli Dewan Undangan Negeri Perak ialah untuk yang terbaik untuk Perak. Dan apa yang kita buat ini, insya-Allah saya yakin kita redha dengan Allah, kita berdoalah bahawa Allah memberi rahmat dan hidayah kepada kita untuk kita membuat keputusan yang terbaik untuk negeri Perak ini. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat daripada Pengkalan Baru. Masalahnya sekarang, usul yang dibawa oleh Yang Berhormat Pengkalan Baru telah pun disokong, dibahas dan digulung. Sekarang tibalah masanya untuk sesi pengundian. Sekarang saya nak menjemput ahli-ahli Yang Berhormat. Ini kalau nak minta belah bagi ke ni? Ketua, kami mohon untuk dibuat secara belah bagian. Candan menyokong. Betul. Roy. Okay. Sekejap ya. Speaker pun kadang-kadang dilupa juga. Okey.
untuk undian belah bahagi untuk ianya saya luluskan. Adakah sokongan sekurang-kurangnya 10 orang daripada ahli dewan? Boleh saya tengok dari segi berdiri. Saya lihat lebih daripada 10 yang berdiri. Maka usul belah bahagi ini akan dibawa. Bagi saya bincang dengan sirsa dewan sekejap ya. Sirsa dewan. Ahli yang berhormat sekalian, untuk undian belah bahagi ini saya buat ruling. Ya. Kita akan keluarkan kertas undi sebegini rupa. 59 kertas undi ada nombor siri dan sebagainya. Dalam kertas undi ini tertulis usul keyakinan majoriti ahli dewan terhadap Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Pilihan Yang Berhormat di situ ada setuju, tidak setuju dan berkecuali. Jadi ahli-ahli yang berhormat apabila dapat kertas undi ini, tandakan sama ada setuju, iaitu menyokong Menteri Besar, ataupun tidak setuju, tidak menyokong Menteri Besar, ataupun berkecuali. Kemudian tanda tangan di belah bawah ini ada ruangan kosong banyak, tanda tangan, turunkan tanda tangan ahli-ahli yang berhormat di kawasan kosong ini. Kemudian lipat, ada 2 bentara yang akan bergerak di sebelah kanan dan belah kiri saya. Bentara yang kedua itu bawa kotak. Ada kotak? Ada kotak. Kemudian masukkan kertas undi itu ke dalam kotak. Kemudian kita akan bawa kertas undi ini ke meja saya dan kita akan buat kiraan. Jelas ya? Maknanya usul ini, kertas undi ini bersetuju, ialah bersetuju menyokong Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Tidak bersetuju menyokong Yang Amat Berhormat Menteri Besar, dan berkecuali tidak ada keputusan, tidak berkecuali. Tanda, right, kalau boleh right, pangkah pun boleh. Asalkan ada clear indication hasrat untuk Yang Berhormat untuk mengundi yang mana satu. Okey, terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, saya nak maklumkan kotak yang sebelah sini memang kosong. Untuk ini untuk 1 sehingga 30 ada nombor serinya. Dia akan bergerak dari belah sini. Terima, tanda setuju, tidak setuju atau berkecuali, tanda tangan, kemudian masukkan balik dalam kotak yang disediakan. Sebelah sini nombor serinya 31 hingga 59. Tanda setuju, tidak setuju atau berkecuali, kemudian tanda tangan. Setuju, tandanya bersetuju menyokong Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Tidak setuju, maknanya tidak bersetuju menyokong Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan berkecuali. Okey, terima kasih.
Betul-betul standing order 41A. Boleh? Sementara ni. Simple je. Semua ahli hendaklah berkelakuan dalam Dewan Negeri dengan penuh sopan dan tertib. Datuk Yang Betul, saya mohon apa juga keputusan pengundian ini supaya kita semua ahli-ahli Dewan tidak bertepuk sama ada positif ataupun negatif, terutama kalau negatif, tidak bertepuk kerana kita harus memberikan penghormatan pada Yang Berhormat Cenderiang yang telah banyak berjasa kepada negeri Perak dan beliau masih lagi merupakan Menteri Besar Perak. Saya rasa tak selesa tadi apabila pengundian dilakukan dan kita bertepuk tangan kerana seolah-olah kita tidak hormat kepada Yang Berhormat Cenderiang yang masih merupakan Menteri Besar Perak. Terima kasih Datuk Yang Betul. Terima kasih Yang Berhormat. Saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat. Ya. Sebelum saya membuat pengiraan undi, saya minta saudara buat pengiraan undi. Saya nak tanya sama ada perlu atau tidak untuk ahli-ahli Yang Berhormat menghantar wakil untuk menyaksikan pengiraan undi ini. Saya minta ada wakil daripada setiap pihak. Okey, kalau yang demikian, saya minta satu wakil daripada pihak pembangkang, satu wakil daripada pihak kerajaan. Boleh? Dan boleh saya bagi tahu nama dulu dan maklumkan saya Yang Berhormat. Simpan Pulai mewakili blok pembangkang. Daripada pihak kerajaan? Sungai Manik mewakili kerajaan. Simpang Pulai dan Sungai Manik.
10. Bismillahirrahmanirrahim. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya ingin memaklumkan berkaitan dengan usul keyakinan majoriti ahli Dewan terhadap Yang Amat Berhormat Menteri Besar, iaitu yang berbunyi bahawa Dewan ini memberi kebenaran kepada ahli yang berhormat bagi kawasan Pengkalan Baru untuk mencadangkan satu usul, iaitu menurut Perintah Tetap 26.1 dibaca bersama Perintah Tetap 27.3 dalam Perintah-Perintah Tetap Dewan Perhimpunan Undangan Negeri Perak mengemukakan resolusi untuk membuat ketetapan bahawa Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal bin Azumu sebagai ahli yang berhormat cenderamang mempunyai keyakinan majoriti ahli-ahli yang berhormat Dewan Undangan Negeri Perak. Juga saya nak memaklumkan bahawa 59 kertas undi telah diedarkan kepada ahli-ahli yang berhormat, semuanya dikembalikan dan keputusannya adalah seperti berikut. Setuju 10. Tidak setuju 48. Rosak dan berkecuali 1. Oleh yang demikian, usul ini tidak dipersetujui. Terima kasih. Saya dah minta Dewan tadi, please lah. Yang Berhormat Pasir Pinji. Terima kasih Yang di-Ketua. Terima kasih ahli seisi Dewan yang telah membuat satu ketetapan. Memandangkan keadaan yang kita berada sekarang, saya minta izin untuk memberi sedikit cadangan kepada ahli seisi Dewan dan juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk meminta supaya Dewan ditangguhkan untuk segala yang perlu diusahakan untuk diusahakan. Jadi saya ingin mengambil peluang ini untuk terima kasih kepada ahli seisi Dewan dan mohon mencadang kepada Yang Amat Berhormat untuk menanggungtakkan Dewan.